مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان tiba رمضان tiba رمضان tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita masih lagi berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak dan hanya kita berbaki beberapa hari sahaja lagi untuk kita menamatkan bulan Ramadan ini. Jadi saya menggesa kepada diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat di luar sana supaya kita mempergiatkan akan segala usaha kita, tenaga kita, kesungguhan kita untuk kita beribadat kepada Allah, untuk kita mencurahkan akan segala ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap kerja, di dalam setiap perkara yang kita lakukan. Seboleh-bolehnya kita janganlah membazirkan waktu yang ada ini dengan membanyakkan tidur umpamanya ataupun membuat perkara-perkara, melakukan perkara-perkara kerja-kerja rumah yang tiada kena-mengena dengan pahala dari sisi Allah dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Walaupun kita kata kerja-kerja rumah itu juga mendapat pahala, tetapi saya rasa dalam melakukan kerja-kerja ketaatan kepada Allah ini, hendaklah kita memilih kerja-kerja yang Allah Subhanahu Wa Taala yang digesakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukannya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk kepada siri Tazkirah Marhaban Ya Ramadan yang saya diamanahkan untuk bercakap sedikit mengenai ibrah peperangan di bulan Ramadan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan bukan sahaja diberi Allah pahala kerana kita berpuasa dengan meninggalkan makan dan minum, dengan beribadat pada malam hari, yakni dengan menunaikan solat tarawih dan juga solat tahajud dan solat sunat yang lain. Kita bersedekah, bertadarus dan kita membaca Al-Quran serta mentadabburnya sahaja. Malah bulan Ramadan juga adalah bulan jihad. Adalah satu bulan jihad untuk bagi kita merebut pahala. Dan kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, mereka melakukan jihadul qital, yakni jihad peperangan bagi menegakkan kalimah Allah, bagi menghapuskan musyrikin ataupun bagi menghapuskan sistem keberhalaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bai'tum bihi wa dzalika huwal fawzul 'azim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu diri mereka dan harta benda mereka dengan balasan syurga disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah. Mereka membunuh dan mereka terbunuh sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab-kitab Taurah, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Bergembiralah dengan jual beli kamu itu. Yang kamu lakukan itu, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Allah juga menamakan bulan Ramadan ini sebagai bulan jihad. Dengan ayat ini, Allah menggesa orang-orang yang beriman untuk berjihad dan meninggikan kalimahnya, iaitu orang-orang yang berjihad itu diumpamakan sebagai orang yang menjual diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah membeli daripada orang-orang mukmin itu dengan harga yang sangat tinggi dan sangat mahal, iaitu dengan
membayarnya dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Di antara perang yang terkenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya perang Badar Al-Kubra yang berlaku pada tahun kedua Hijriah, berlaku pada 17 hari bulan Ramadan. Sedang pada masa ini adalah tahun pertama umat Islam menunaikan puasa pada bulan Ramadan, kerana puasa disyariatkan kepada orang-orang Islam pada tahun kedua Hijriah. Yang keduanya, Fathu Makkah. Fathu Makkah berlaku pada tahun ke-8 Hijriah. Juga berlaku pada bulan Ramadan, yakni pada 10 hari bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak daripada Madinah bersama-sama 10,000 orang sahabat dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan mereka lapar dan dahaga, dalam keadaan cuaca yang panas, dalam keadaan perjalanan yang memanglah tidak sama dengan perjalanan yang ada pada hari ini. Pada bulan Ramadan juga Khalid Al-Walid telah menerima perintah supaya meruntuhkan berhala Al-Uzza. Amr bin Al-As telah menerima perintah untuk meruntuhkan berhala Suwa, dan manakala Sa'ad bin Zaid meruntuhkan berhala yang diberi nama dengan Manaf. Berhala-berhala ini bukan sahaja berhala-berhala yang memang berhala-berhala yang kecil-kecil, tetapi berhala ini merupakan berhala yang sangat besar, berhala yang sangat dikagumi, dan mereka telah disembah ataupun diagung oleh seluruh umat Arab pada masa itu, yang berjalan masanya selama ratusan, bukan sekadar ratusan, malah ribuan tahun. Ibrah daripada pengajaran ini dapat kita petik. Yang pertamanya, puasa bukan masa bagi kita untuk merehatkan badan, untuk bersantai-santai, yakni untuk kita melayan kepenatan, untuk kita melayan keletihan kita, dan untuk kita bermalas-malasan. Kita sebagai umat Islam yang berada di dalam perjuangan Islam hendaklah merangka strategi-strategi bagaimana untuk memenangkan jamaah Islam ini, untuk memerintah negara kita ini, dan kita dapat merasa akan kelazatan, kemakmuran Islam. Bukan kita duduk diam-diam saja di rumah, bukan kita hanya menikmati kelazatan makanan ketika kita berbuka. Kita hendaklah merancang, mengatur strategi, kita hendaklah berjumpa dengan orang-orang sasaran yang kita rasa dapat memberi sokongan kepada kita, dan juga kita hendaklah mengunjungi pimpinan-pimpinan masyarakat yang mereka ini dapat mereka dapat memberi nasihat kepada orang-orang di bawah mereka ataupun kenalan-kenalan mereka, supaya mereka dapat memberi sumbangan bagi menegakkan negara Islam ataupun perjuangan Islam. Kita semua tahu, untuk mendapatkan sokongan bukan suatu benda yang senang, bukan satu benda yang mudah. Hatta kalau kita kata untuk mendapatkan seorang ataupun dua orang merupakan suatu perkara yang susah. Kadang-kadang kita berulang-alik, kadang-kadang kita merangka, kadang-kadang kita memikir berbulan-bulan untuk kita mendapatkan seorang atau dua orang penyokong baru bagi menyokong gerakan Islam. Yang keduanya, pengajaran yang boleh didapati daripada Perang Badar. Ia merupakan suatu perkara yang merubah pandangan masyarakat Arab pada masa itu terhadap orang-orang Islam. Orang Islam yang selama ini dipandang sebagai suatu golongan yang lemah, sebagai golongan yang miskin, golongan yang tiada apa-apa kelebihan di dunia ini, tiada pangkat, tiada harta, dan tiada sokongan-sokongan daripada orang-orang yang ternama. Tetapi apabila Perang Badar ini dapat dimenangi oleh golongan Islam, mereka membuka mata. Mereka mula merasakan bahawa Islam ini kuat, Islam ini berpengaruh. Apatah lagi pada zaman dahulu, orang-orang Arab merasakan yang menang itu adalah yang benar, manakala yang kalah itu ialah yang batil. Jadi apabila Islam menang, mereka mula merasakan bahawa benarnya Islam ini, bahawa Islam ini bukan sekadar bawaan yang dibawa oleh golongan-golongan yang lemah, tetapi mereka mempercayai oleh kerana mereka juga menemui di dalam Perang Badar itu figure-figure ataupun orang-orang yang mereka tidak kenali, dan orang yang tidak bercakap dengan bahasa Arab, tetapi mereka bercakap dengan suatu bahasa asing. Lalu mereka mengatakan bahawa orang ini adalah
diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu golongan Islam. Tentulah orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah golongan yang benar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan perkara kedua yang dapat kita mengambil daripada ibrah yang dapat kita ambil daripada meruntuhkan berhala-berhala. Meruntuhkan berhala bukan sekadar meranapkan batang tubuh berhala itu, tetapi sistem keberhalaan. Sistem keberhalaan yang telah dianuti, yang telah diagungkan oleh masyarakat Arab pada masa dahulu yang memakan masa ribuan tahun telah runtuh dan mereka tidak lagi memuja berhala-berhala itu kerana Islam adalah yang unggul dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebenar-benarnya Tuhan yang patut disembah, yang mengatasi segala tuhan-tuhan yang lain, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dengan itu saya menamatkan perbicaraan saya pada hari ini dan insya-Allah kita dapat bersama-sama lagi pada masa yang lain dan insya-Allah ambillah pengajaran mana-mana yang boleh diambil, yang boleh dianggap sebagai perkara yang benar dan perkara-perkara yang kurang benar itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri dan saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan.